Kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan bacaan Ulumul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada banyak. Tu abang ambil kat mana? Kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dapat lagi kita sama-sama meneruskan pembelajaran kita secara online. Jelas tak suara Ustaz? Dengar. Dengar? Dengar. Okey. Semua murid sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Okey. Buku teks dah ada kat depan tu. Okey, buka buku surat 142. Okey. Okey, sebelum tu kita tengok slide ni. Okey. Dia cakap lihat gambar berikut. Minta off mic lah. Okey, tengok gambar yang dekat skrin ni. Nampak tak gambar? Tu ada muka situ apa tak keluar ke? Nampak tak gambar? Syairul, nampak tak gambar kat skrin ni? Nampak. Okey, nampak. Gambar apa tu Syairul? Gambar murid sedang apa tu? Sedang belajar kan? Sedang belajar. Dia belajar tu dia main-main ke dia bersungguh-sungguh belajar tu? Gambar tersebut? Betul. Gambar itu dia belajar bersungguh-sungguh. Okey, gambar yang kedua. Cuba tengok gambar yang sebelah tu. Orang pekerja kan? Pekerja sedang naik basikal kan? Naik basikal, dia bawa apa tu? Bawa kotak, betul? Bawa kotak yang banyak. Dia seorang pekerja yang tekun, seorang pekerja yang bersungguh-sungguh melaksanakan pekerjaan dia. Okey, cuba kita tengok video seterusnya. Okey, tengok video ni. Badan, jari. Adik dah boleh tengok dah kawan adik.
Okey, pernah tengok tak cerita ni? Hello? Tengok. Pernah tengok tak cerita ni? Pernah. Cerita seekor burung. Burung apa tu? Burung Burung gagak. burung gagak kan. Burung gagak ni dia berada di padang pasir kan. Jadi dia pada pasir ni berasa panas kan. Panas dan dia berusaha untuk mencari berusaha untuk mencari air. Kalau gagak tu seorang yang pemalas, apa yang akan terjadi pada dia? Tak dapat minum air. Dia tak dapat minum air dan dia akan mati lah kan. Jadi dia akan berusaha bersungguh-sungguh, rajin dia mencari batu untuk masukkan dalam botol kan. Jadi bila dia berusaha bersungguh-sungguh, dia dapat menikmati air tersebut. Okey, agak-agak kita nak belajar tajuk apa ini daripada gambar, daripada video yang kita tengok tadi? Tajuk apa? Sifat apa? Boleh teka tak? Sifat apa yang kita nak belajar pada hari ini? Rajin. Sifat apa Syairul? Rajin. Sifat rajin, sifat bersungguh-sungguh, sifat tekun. Dalam kita melakukan sesuatu pekerjaan ataupun perbuatan. Okey, sila rujuk buku teks, buku surat 142. Okey. Okey, dia cakap unit 2, itqan menambah berkat. Cuba sebut sama-sama. Itqan Bertambah. Syairul cuba sebut itqan menambah berkat. Itqan bertambah berkat. Itqan menambah berkat. Jadi kita nak tak belajar hari ini tentang salah satu daripada sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sifat itqan. Itqan ni perkataan apa? Pinjaman bahasa Arab ke bahasa Inggeris? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Bahasa Arab. Siapa tu yang jawab tu? Arab. Okey, Syarifah. Pinjaman bahasa Arab. Itqan ni perkataan pinjaman bahasa Arab. Okey, mari kita tengok muka surat 143 tu. Pengertian itqan. Cuba sebut sama-sama. Okey, pengertian itqan. Okey. Kamu dengar dulu Ustaz baca Nanti kita baca sama-sama. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh terbaik yang mengamalkan sifat itqan dalam kehidupan. Itqan adalah tekun dalam beramal atau melaksanakan sesuatu pekerjaan secara sempurna dan disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Apa maksud itqan dia cakap? Itqan adalah tekun. Apa maksud tekun? Pernah dengar tak perkataan tekun? Tak pernah. Okey, tekun ni macam kita, macam gambar tadi lah. Gambar tadi murid lelaki, dia tekun membuat kerja sekolah. Kalau cikgu bagi kerja sekolah, cikgu bagi latihan, tekun membuat kerja, bersungguh-sungguh lah. Bersungguh-sungguh dalam beramal atau melaksanakan sesuatu pekerjaan. Secara sempurna dan disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh.
erti kata mudah itqan ni kita membuat sesuatu perkara secara bersungguh-sungguh. Kalau ayah kita, okey, ayah kamu suruh kamu basuh kereta. Okey, jadi itu satu pekerjaan, satu perbuatan. Kamu basuh secara bersungguh-sungguh. Janganlah basuh sekejap lepas tu pergi main. Okey, lepas tu pergi jumpa kawan, tak siap kerja tu, betul? Betul. Jadi kalau kita buat secara lalai, kerja tu akan siap tak? Siap. Kalau kita buat secara lalai, Tak. pekerjaan tu tak akan Ya. siap lah kalau kita buat secara lalai. Jadi sesuatu pekerjaan tu yang siapa-siapalah bak atau ayah bagi, kita kena buat secara bersungguh-sungguh. Tu maksud itqan. Boleh faham? Boleh faham? Kalau Ustaz tanya lagi apa maksud itqan? Apa maksud itqan? Membuat sesuatu pekerjaan secara bersungguh-sungguh. Okey, bagus. Cuba tengok muka surat sebelah 144. Jadi kita nak tengok apakah itqan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Macam mana Nabi Muhammad ni bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu perkara ataupun pekerjaan. Okey, kita tengok tajuk dia. Itqan Nabi Muhammad dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Poin nombor 1. Sejak kecil lagi Nabi Muhammad sangat rajin dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Baginda pernah menggembala kambing dan membantu bapa saudara baginda Abu Talib berniaga. Nabi ni daripada dia kecil lagi. Yes, daripada kecil macam umur macam kamu ni, dia dah rajin dan bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan. Apa yang pekerjaan yang Nabi buat masa kecil? Berniaga satu. Lagi satu apa? Bergembala. Bergembala apa? Salah tag ni. Bergembala kambing. Ingat. Itu pekerjaan Nabi semasa kecil. Nabi kecil-kecil lagi dia dah bekerja. Dia menggembala kambing dan berniaga. Senang ke nak menggembala kambing? Senang ke nak menggembala kambing? Pernah tak ada pengalaman? Siapa pernah pengalaman menggembala kambing? Jaga kambing. Kambing ni dia jaga bukan seekor dua. Dia jaga dalam banyak kan? Banyak. Kambing ni dijaga banyak. Kambing ni nak jaga, nak bagi makan, apa lagi? Tak nak bagi dia pergi tempat lain kan? Tak nak bagi dia kena satu tempat je. Jadi pekerjaan ni sangat susah. Kambing ni bukan senang bagi arahan kalau kita bagi kan, jangan pergi sana. Ada kali dengar cakap kita? Tak. Tak dengar kan? Jadi kita kena kawal dia, kena pegang tali dia, kena ikat dekat pokok, tak nak bagi kambing tu pergi tempat-tempat yang lain. Dan seterusnya pekerjaan Nabi ialah menggembala berniaga. Siapa ada pengalaman berniaga? Saya. Pengalaman berniaga, tolong mak ayah berniaga. Pernah? Saya. Pernah kan? Pengalaman berniaga ni apa yang susah? Nak kira duit kan? Betul?
nak kira duit, kalau berniaga contoh air ke, nak tuang air tu tak nak bagi tu tumpah. Kadang-kadang orang nak cepat, kadang-kadang apa lagi, tersalah bagi, betul? Betul. Orang nak karipak sadir, kamu bagi karipak kental, tersalah kan? Jadi pekerjaan tu senang ke susah? Susah. Pekerjaan tu suatu pekerjaan yang susah. Susah. Tapi Nabi dah buat semasa dia kecil. Nabi buat suatu pekerjaan tu secara bersungguh-sungguh. Tu sifat Nabi. Itqan dia semasa dalam pekerjaan. Okey, kita tengok poin nombor 2 pula. Sikap jujur dan akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebabkan baginda dikenali sebagai Al-Amin dalam kalangan masyarakat Arab. Nabi ni mempunyai sifat yang jujur. Betul jujur? Betul. Apa maksud jujur? Apa maksud jujur? Siapa nak bagi tahu maksud jujur? Kalau tak salah kita mengaku. Tak suka tipu kan, betul? Kalau kita buat salah, kita mengaku kita salah. Bagus Dennis. Kita tak suka menipu, sifat jujur. Cakap benda yang benar. Jangan suka tipu. Dan akhlak mulia Nabi menyebabkan baginda dikenali sebagai Al-Amin. Gelaran Al-Amin ni kepada Nabi Muhammad. Okey, tengok poin nombor 3. Sehinggalah seorang hartawan yang bernama Khadijah binti Khuwailid meminta baginda membawa barang dagangan ke Syam untuk diniaga. Sampai satu masa Nabi ni seorang yang jujur, seorang hartawan. Apa maksud hartawan? Syarifah, apa maksud hartawan? Hartawan. Dah dengar perkataan hartawan? Seorang yang kaya raya. Orang yang kaya ni bernama Khadijah binti Khuwailid. Nama perempuan ni Khadijah binti Khuwailid meminta baginda membawa barang dagangan ke Syam untuk diniaga. Dia percaya kepada Nabi, sampaikan dia bagi barang dagangan tu untuk Nabi berniaga. Betul? Okey, poin nombor 4. Sifat itqan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berniaga menghasilkan keuntungan yang lumayan. Nabi ni seorang jujur, berniaga dengan betul. Jadi perniagaan dia membawa hasil keuntungan yang lumayan. Bolehkah kita nak berniaga di tipu-tipu? Tak boleh. Contoh kalau orang nak karipak RM2, kita letak harga RM1 je. Bolehkah kita tipu? Tak boleh. Tak boleh. Kalau berniaga, kita tak boleh untuk tipu. Kalau kita timbangan, kalau kita timbang sekilo tapi tak sampai pun sekilo. Jadi perbuatan tu kita kena jauhi. Boleh? Okey, boleh faham apa sifat itqan Nabi dalam pekerjaan apa? Apa pekerjaan Nabi ni masa kecil? Dua pekerjaan Nabi masa dia kecil. Apa yang Nabi buat masa kecil pekerjaan dia? Berniaga. Pertama berniaga, yang kedua Membantu orang. Kedua apa? Membantu orang. Bergembala.
Kambing. Tu pekerjaan Nabi semasa kecil. Kecil. Pertama dia berdaga, yang kedua dia menggembala Kambing. kambing. Jadi itu pekerjaan Nabi semasa dia kecil. Okey, boleh ingat? Boleh. Okey, buka muka surat 145. Okey, 145. Tadi itqan Nabi dalam pekerjaan, kesungguhan Nabi dalam pekerjaan. Sekarang ni kita nak tajuk berkaitan dengan itqan Nabi dalam berdakwah. Apa maksud berdakwah? Pernah dengar perkataan berdakwah? Siapa pernah dengar perkataan berdakwah? Pernah? Pernah ke tak? Cakap ya? Tak. Tak pernah. Okey, berdakwah ni maksudnya Nabi menyampaikan ajaran Islam. Kan ramai dulu kan ramai orang-orang kafir kan. Orang yang tak masuk Islam, orang yang menyembah berhala, orang yang menyembah matahari, dia tak nak sembah Allah. Jadi Nabi ni yang menyampaikan dakwah kepada mereka, menyampaikan ajaran Islam tu kepada mereka. Jangan sembah matahari, jangan sembah berhala, kita kena sembah Allah. Tu Nabi yang ajar. Okey. Jadi tugas Nabi ialah menyampaikan dakwah. Okey, cuba tengok poin yang pertama. Abu Lahab ialah bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, Abu Lahab dan isterinya sering menyakiti baginda agar berhenti berdakwah. Dia cakap Abu Lahab. Siapa nama dia? Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Lahab ni dia merupakan bapa saudara Nabi Muhammad. Tapi Abu Lahab ni dia tak memeluk agama Islam. Dia tak nak memeluk agama Islam. Dia selalu cakap kepada Nabi, dah berdakwah, kau tak payahlah pergi sebar dakwah. Abu Lahab dan isterinya, dua-dua ni tak memeluk agama Islam. Okey, nombor 2 poin dia. Isteri Abu Lahab yang bernama Ummul Jabil sering menabur duri di jalan yang sering dilalui baginda. Apa yang isteri Abu Lahab buat? Apa isteri dia? Menabur duri. Tahu duri? Tahu. Duri pokok duri durian ke, tak kisahlah duri. Dia tabur kat jalan yang Nabi sering lalui. Jahat ini dia letak tabur duri dekat jalan yang Nabi lalui. Kalau duri tu kena kaki sakit tak? Sakit. Sakit kan? Tapi dia benci sangat kepada Nabi ni, dia tabur duri tu dekat jalan yang Nabi sering lalui. Dia benci sangat. Siapa yang buat tu? Abu Lahab ke isteri dia? Abu Lahab. Isteri Abu Lahab. Okey, nombor 3 pula. Abu Lahab pula pernah melemparkan sesuatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang berdakwah sehingga berdarah betis dan tubik baginda. Abu Lahab ni
dia pedang melemparkan sesuatu kepada Nabi Muhammad. Dia lempar sesuatu ni macam lempar batu dah. Kalau kita ambil batu balik ke orang tu marah tak? Marah. Tapi Nabi tak marah sampaikan luka, betis dan tumit baginda. Abu Lahab berapa saudara dia sendiri yang benci kepada Nabi, sampaikan dia lempar sesuatu terkena betis dan tumit baginda, tumit kaki dia. Nombor 4, mereka sering menghina Nabi Muhammad di khalayak ramai dan melemparkan fitnah. Abu Lahab dan isterinya ni sering menghina baginda. Apa maksud menghina? Mencaci. Mencaci. Mencaci Nabi Muhammad di khalayak ramai, depan orang ramai. Dan melemparkan fitnah. Apa maksud fitnah? Pernah dengar perkataan fitnah? Pernah. Apa maksud fitnah? Tuduh. Tuduh orang tanpa bukti. Kata tuduh, suka-suka je tuduh orang tanpa bukti. Yang tu dipanggil fitnah. Jadi yang terakhir, namun begitu segala usaha mendekat dakwah Nabi Muhammad adalah sia-sia. Baginda tetap itqan dan cekal menyampaikan dakwah sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ancaman yang diberikan oleh Abu Lahab dan isterinya, adakah Nabi putus asa? Tak. Nabi tak putus asa. Nabi bersungguh-sungguh rajin dalam menyampaikan dakwah. Cuba tengok dalam bulatan tu. Nabi Muhammad SAW juga sangat itqan dalam beribadat dan pendidik anggota keluarga, para sahabat serta masyarakat agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nabi ni dia bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadat. Solat dia, apa lagi? Baca Quran, apa lagi? Zikir. Zikir, apa lagi ibadat? Solat. Solat Nabi ni buat secara Sungguh. Lepas tu Nabi didik anggota keluarga. Didik anak dia, didik isteri dia dan didik para sahabat masyarakat agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Apa maksud bertakwa? Dah dengar perkataan bertakwa? Pernah tak dengar? Bertakwa ni maksudnya takwa ni kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita buat sesuatu tu, kita kena ingat Allah taala. Okey, boleh faham? Ada soalan tak nak tanya? Tak ada? Tak. Boleh faham? Boleh. Kalau Ustaz tanya boleh jawab tak? InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Okey. Tajuk, apa yang kita belajar tajuk hari ini? Apa boleh sebutkan? Tajuk yang kita belajar hari ini? Kita Nabi Muhammad dalam berdakwah. Siapa tu jawab tu? Apa tajuk hari ini yang kita belajar? Tajuk
Itqad. Itqad menambah berkat. Okey, apa maksud itqad? Pintar Apa tadi. Sesuatu pekerjaan bersungguh-sungguh. Siapa tu? Jawab. Sharifah kan? Apa maksud itqad Sharifah? Sesuatu pekerjaan bersungguh-sungguh. Kita membuat sesuatu pekerjaan secara bersungguh Sungguh. Itu masuk itqad. Itqad ni perkataan pinjaman bahasa Arab ke bahasa Inggeris? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Bagus. Siapa jawab tu? Okey, seterusnya. Sebutkan 2 pekerjaan Nabi yang dilakukan semasa kecil. Menjaga. Siapa nak jawab? Berniaga. Pertama, berniaga. Yang kedua, Yang kedua, Nabi buat apa? kambing. Apa? Apa nombor 2? Menjaga. Jujur dan akhlak mulia. Tak. Pekerjaan Nabi. Pertama, dia berniaga. Yang kedua, Pertama berniaga, kedua mengembala kambing. Mengembala kambing. Itu pekerjaan Nabi semasa dia kecil. Nabi buat pekerjaan itu secara itqad, secara bersungguh-sungguh. Secara tekun, jujur, betul. Dia tak tipu. Tak ada dia mengembala kambing ni. Okey, dia jaga kambing, lepas tu dia pergi lain. Dia pergi tidur ke, dia pergi tempat lain ke. Ada ke Nabi buat itu? Tak ada. Tak ada. Nabi jujur dalam melakukan pekerjaan dia. Okey, yang seterusnya soalan. Siapakah bapa saudara Nabi Muhammad? Siapa saudara Nabi Muhammad? Abu Lahab. Bagus. Abu Lahab. Adakah Abu Lahab ni baik atau jahat? Tak. Dia baik ke jahat? Jahat. Dia seorang yang jahat. Suka menghalang dakwah Nabi. Okey. Siapakah nama isteri Abu Lahab? Isteri Abu Lahab. Siapa nama isteri dia? Ummul Jahil. Ummul Jamil. Tu nama isteri Abu Lahab. Apa isteri Abu Lahab buat kepada Nabi? Tadi Ustaz dah cerita. Dia letak apa dekat jalan? Duri. Dia meletakkan duri di jalan yang sering dilalui oleh Nabi Muhammad. Ingat, isteri dia letak duri di jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad. Okey. Abu Lahab pula buat apa? Apa perbuatan jahat yang dilakukan oleh Abu Lahab? Melemparkan sesuatu kepada Nabi Muhammad. Melemparkan sesuatu kepada Nabi Muhammad sehingga berdarah, betis dan tumit
Baginda. Apa lagi yang dia buat dekat Nabi Muhammad? Melimpahkan. Ha, Melimpahkan. tadi dah. Dia dah letak duri. Yang kedua, dia melimpahkan sesuatu. Yang ketiga, apa lagi yang Abu Lahab dan isteri buat? Dia Menghina. Menghina di Nabi. khalayak ramai dan melemparkan sesuatu fitnah. Melemparkan fitnah. fitnah. Adakah Nabi berputus asa? Tak. Nabi tak berputus asa. Asa. Nabi seorang yang itqan, bersungguh-sungguh tekun dalam menyampaikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan tak ada tanya? Tak ada. Faham tak? Ada. Tadi kita belajar tajuk apa hari ni? Ikut. Itqan. Apa maksud itqan? Sesuatu perkara yang bersungguh-sungguh. Kita kena buat sesuatu perkara tu secara bersungguh. Sungguh. Jadi ni sekarang ni kamu bersungguh-sungguh lah. Kamu belajar, kita belajar kena Sungguh. baru kita mendapat kejayaan. Boleh tak kita belajar sambil lewa je? Tak boleh. Tak boleh. Sekarang ni kamu tengah bersungguh-sungguh untuk belajar. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, nanti kita sambung lagi. Modul ada tak dengan kamu? Ada. Ada. Ya. Ada. Okey, nanti buku Ain ada tak? Buku Ain? Ada. Ada. Ada buku Tak Ain? ada. Mana ada? Tak ada. Tak ada. Buku apa ada yang kamu? Modul je lah Ustaz. Modul. Ha. Sharifah ada buku Ain? Saya ada tak? Saya tak ada. Ada. Cuba cek. Ada buku Ain. Saya Buku tak Ain ada. ada? Tak ada. Okey, tak apa. Yang ada tu Ustazah kamu salin pengertian itqan. Pengertian ikut. Ni. Pengertian itqan ni nampak? Salin yang tu sahaja. Boleh? Boleh? Tulis hari ini hari apa? Hari Selasa. Tulis tarikh dekat atas tu. Tulis tajuk itqan menambah berkat ni. Tulis tajuk ni. Dan baris bawah tulis pengertian itqan. Boleh? Boleh? Ada soalan tak? Tak Tak ada. ada. Tak ada. Okey. Tulis selang sebaris Habis Ustaz yang tak ada buku ni. Yang tak ada tak apa. Okey. Ada tak buku lain? Buku apa? Buku Alif. Jim ke Alif ke? Tak ada. Tak ambil itu Tak. Masa Ustaz dah bagi lah itu. Sebelum cuti. Ustaz tak boleh. Ustaz dah bagi saya tu. Okey, boleh Boleh. Ada soalan nak tanya? Berapa orang kita ni? Ada 8 orang. Okey, cuba buka kamera boleh tak? Ustaz nak ambil gambar. Sana. Ada yang buka kamera ya. Sana Ustaz. Yang nak lah, tak nak apa. Tak nak ambil gambar je. Jajah Anak. Ustaz. Diorang buka lah je. Diorang tak nak buka. Yang nak je lah. Yang tak nak tak apa. Jati. Tu ada. Weh. Semua ada kat rumah Maaf. Okay, ready Okey. 1,
Dua, tiga. Ya, lagi ada kelas lah. Nanti relax je. Okey, dah. Terima kasih semua. Nanti jumpa lagi. Bye. Okey, jaga diri elok. Okey, sekejap lagi ada kelas. Ada. Ada? Ada lagi. Ada. Okey, okey. Okey, nanti jumpa lagi. Kenapa? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye, Ustaz. Hai. Kelas apa weh?